Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 21 Disember 2022. Kita mulakan laporan berita petang ini dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan sambutan ambang tahun baru 2023 dibatalkan. Program yang dijadualkan di Dataran Merdeka pada 31 Disember ini dibatalkan susulan musibah banjir yang melanda beberapa negeri dan mengambil kira kesusahan yang dialami rakyat pada ketika ini. Dalam sidang media sama, Anwar turut memberitahu Majlis Pemulihan Negara MPN yang dipengerusikan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini telah dibubarkan. Menurutnya, kerajaan tidak memerlukan lagi khidmat majlis itu kerana fungsinya bertindih dengan fungsi agensi dan badan kerajaan sedia ada selain mengakibatkan lebihan kos yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan. Selain itu, kerajaan juga sedang mengkaji beberapa lagi badan dan agensi kerajaan termasuk Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional GIACC bagi mengurangkan tanggungan kerajaan. Dalam perkembangan lain, projek laluan rel Pantai Timur ECRL juga akan diteruskan dengan pengurangan kos 11.01 bilion ringgit daripada jumlah asal. Jelasnya, walaupun ada sedikit pertambahan pembiayaan berikutan laluan baharu, namun kos keseluruhan ECRL lebih rendah berbanding kos keseluruhan asal 85.97 bilion ringgit pada 2016. Keadaan banjir di beberapa buah negeri tidak memberi tanda akan reda dengan keseluruhan mangsa yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS semakin meningkat sejak malam tadi. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, berdasarkan data yang diterima, mangsa yang ditempatkan di 442 PPS telah meningkat kepada 72,691 orang. Di Terengganu, jumlah mangsa banjir meningkat kepada 40,456 orang daripada 11,097 keluarga berbanding 39,311 orang daripada 10,937 keluarga malam tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Banjir Negeri JPBN dalam kenyataan memaklumkan kesemuanya sedang berlindung di 299 pusat pemindahan sementara di 8 daerah. Daerah Kemaman merekodkan jumlah mangsa paling ramai iaitu 9,147 orang yang ditempatkan di 30 PPS. Di Kelantan pula seramai 31,487 orang daripada 9,055 keluarga berada di PPS pagi ini berbanding 31,313 orang daripada 9,005 keluarga malam tadi. Kesemua mangsa ditempatkan di 140 PPS di 8 jajahan membabitkan Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Krai, Machang, Pasir Putih, Kota Baru dan Bachok. Sementara itu di Johor, jumlah mangsa banjir kekal 48 orang daripada 15 keluarga dengan 2 PPS masih dibuka di Segamat. Berita seterusnya. Mayat lelaki dewasa yang merupakan mangsa ke-26 kejadian tanah runtuh di Farias Organic Farm ditemukan pasukan mencari dan menyelamat SAR bersama bangkai 2 ekor anjing dipercayai miliknya. Lebih menyayat hati, mangsa ditemukan berpelukan dengan salah seekor bangkai anjing di Sektor B Farmview pada pukul 11.19 pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor Hafizah Muhammad Nur berkata, pihaknya percaya mangsa bersama anjingnya itu berkemah di Sektor A, Hillview sebelum ditolak tanah runtuh ke Sektor B. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Sufian Abdullah mengesahkan penemuan mayat lelaki dewasa berkenaan di Sektor B. Katanya, mayat telah dihantar ke Hospital Sungai Buloh bagi proses bedah siasat. Semalam, media melaporkan mayat seorang kanak-kanak perempuan ditemui pasukan SAR pada pukul 10.49 malam di sektor sama selepas tiada sebarang penemuan selama 2 hari. Seorang tukang tilik warga India mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate hari ini atas dakwaan menipu seorang kaki tangan lembaga hasil dalam negeri hingga menyebabkan mangsa mengalami kerugian lebih RM500,000. Tertuduh M. Prakash 24 membuat pengakuan itu selepas pertuduhan ke atasnya dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Muhammad Haris Muhammad Mazlan.
Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menipu Ampunita 59 dengan memperdaya wanita itu untuk mempercayai bahawa dia boleh mengubati penyakit dan menilik nasib hingga mendorong mangsa menyerahkan wang berjumlah RM516,450. Kesalahan itu didakwa dilakukan antara 23 Mac hingga 18 Oktober lalu di nombor 20 Lorong Perda Selatan 2 Bandar Perda. Sehubungan itu, dia didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 420 Kanun Kesesaan kerana menipu yang jika sabit kesalahan boleh dipenjara antara 1 hingga 10 tahun selain disebat dan dikenakan denda. Kita kembali lagi. Pendakwa selebriti Azman Shah alias atau lebih dikenali sebagai pencetus Umar Azman mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Ampang Dekat hari ini atas pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap pelajar lelaki berusia 17 tahun. Piu Azman 41 membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Nur Hazani Hamzah. Pendakwaan hari ini merupakan pertuduhan seksual yang ke-10 dihadapi olehnya, iaitu 4 di Mahkamah Klang dan 5 pertuduhan di Mahkamah Seremban sekitar 2 bulan lalu. Bagi pertuduhan terbaru, Piu Azman didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap mangsa pada waktu tengah hari pada 22 Julai lalu di bilik sebuah resort di Hulu Langat dekat sini. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14(D) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Seorang lelaki yang sebelum ini ditahan kerana mendera dan membunuh anaknya sebelum menanam mayat mangsa di tepi Jalan Belami dihadapkan ke Mahkamah Magistrate di sini hari ini. Tertuduh Muhammad Yasin Khalid 40 didakwa melakukan perbuatan kejam itu terhadap anak perempuannya yang berusia 9 tahun 9 bulan pada 9 Disember lalu di kediaman mereka di Jalan Pudu. Pertuduhan ke atas tukang kasut itu dikemukakan oleh Timbalan Pendakwa Raya Sarika Balakrishnan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati. Kes itu ditetapkan untuk sebutan pada 21 Februari 2023. Dia turut didakwa mencederakan teman wanitanya yang merupakan warga Indonesia dengan menyimbah wanita itu dengan air panas ketika mangsa sedang tidur menyebabkan kecederaan pada punggung kirinya. Tertuduh bertindak demikian kerana marahkan wanita itu yang meminta lelaki itu membawa anak sulungnya untuk mendapatkan rawatan di hospital. Kita ke berita luar negara. Anggota panel yang menyiasat insiden rusuhan bangunan Kapitol di Amerika Syarikat pada tahun lalu mengesyorkan Donald Trump didakwa atas pelbagai tuduhan jenayah termasuk pemberontakan. Jawatan Kuasa Siasatan Dakwaan Perwakilan AS menggesa supaya Trump didakwa selepas siasatan selama 18 bulan ke atas serangan bangunan Kapitol oleh penyokongnya pada 6 Januari 2021. Sementara itu, Trump dalam satu kenyataan mendakwa siasatan dijalankan bagi menghalangnya daripada bertanding sebagai presiden kerana sedar beliau boleh menang dalam pilihan raya akan datang. Menurutnya, sebarang pendakwaan dikenakan terhadap dirinya seolah-olah dilihat sebagai cubaan untuk menggagalkan rancangannya menjadi Presiden Amerika Syarikat. Gempa bumi berukuran 6.4 pada skala Richter menggegarkan utara California awal pagi semalam yang merosakkan bangunan dan jalan raya serta mengakibatkan 70,000 kediaman terputus bekalan elektrik. 2 kematian direkodkan semasa atau selepas kejadian tersebut sejurus selepas pukul 2.30 pagi waktu tempatan. Telefon di seluruh kawasan itu berdering untuk memberi amaran kepada penduduk tentang bencana alam itu. Beberapa saat kemudian, struktur konkrit dan paip kediaman pecah manakala bingkai gambar tercampak dari dinding akibat gegaran.
Sistem amaran negeri itu menghantar pesanan kepada kira-kira 3 juta orang dengan memberi mereka peluang sekurang-kurangnya 10 saat untuk berlindung. Gegaran itu boleh dirasai di seluruh pantai barat dari selatan San Jose, California ke Oregon hingga ke utara. Demikian menurut tinjauan yang dikumpul oleh Kajian Geologi Amerika Syarikat. Ke berita seterusnya, Tabung Bantuan Bencana Negara TTBN menerima sumbangan sebanyak RM5 juta daripada FGV Holdings Berhad untuk membantu mangsa banjir terutamanya di beberapa lokasi yang telah dilanda banjir. Pengerusi FGV Datuk D. Zulkifli Abdul Wahab berkata, sumbangan FGV kepada NADMA adalah sebahagian daripada komitmen kumpulan untuk memberikan bantuan sementara kepada masyarakat yang terkesan akibat banjir. Tambahnya, FGV telah menyokong usaha bantuan bencana di peringkat tempatan sejak beberapa tahun lalu. Selain itu, FGV yang telah melaksanakan inisiatif membantu rakyat dengan memberikan bantuan ketika bencana banjir sejak beberapa tahun lalu bukan sahaja memberi bantuan bentuk wang tunai, malah turut menyumbang makanan melalui FGV Food Relief Bag yang mengandungi produk makanan FGV dengan harapan dapat sedikit sebanyak meringankan beban mangsa banjir kali ini. Beralih ke berita sukan. Kejayaan Argentina menjulang Piala Dunia 2022 buat kali pertama dalam tempoh 36 tahun terus menjadi fenomena apabila menarik perhatian seluruh peminat bola sepak di seluruh dunia dengan menewaskan Perancis 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti dalam perlawanan penuh dramatik yang berlangsung pada Ahad lalu di Stadium Lusail. Malah jutaan peminat membanjiri jalan di Buenos Aires pada Selasa untuk menyambut kepulangan juara Piala Dunia 2022 itu. Bas yang membawa skuad La Albiceleste itu dikawal ketat pasukan keselamatan ketika menuju ke ibu negara Argentina itu, di mana peminat mengenakan jersey pasukan sambil membawa bendera dan meniup vuvuzela sepanjang jalan berhampiran monumen ikonik Obelisk. Dalam masa sama, Presiden Argentina Alberto Fernandez berterima kasih kepada skuad kendalian Lionel Scaloni yang kembali membawa pulang trofi saingan bola sepak paling berprestij itu setelah kali terakhir mereka memenanginya pada tahun 1986. Ketua Jurulatih Harimau Melaya Kim Panggon sudah bersedia memburu kemenangan pertama menentang Myanmar dalam aksi pembukaan kumpulan B Piala AFF 2022 di Stadium Tuhuna Yangon pada jam 6 petang tadi. Panggon berkata barisan pemainnya kini berada pada momentum terbaik walaupun pernah tewas kepada Myanmar dalam aksi Piala AFF pada tahun 2016 lalu. Sementara itu, dalam kumpulan A juara 6 kali, Thailand berjaya mengekalkan rentak kemenangan apabila berjaya membelasah Brunei 5-0 pada aksi yang berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur malam tadi. Skuad Gajah Perang yang telah merangkul 6 kejuaraan sebelum ini membuka tirai jaringan pada mini ke-19 menerusi pemain sayap Port FC Borden Pala. Kemenangan itu membolehkan Thailand menerajui carta kumpulan A dengan berkongsi 3 mata bersama Kemboja yang turut melakar kemenangan 3-2 ke atas Filipina di laman sendiri pada aksi pembukaan kumpulan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 22 Disember 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Jumpa lagi.